Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bidang hadis yang bertajuk Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Pelajaran tajuk ini, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 40 hingga 44. Sebelum kita meneruskan KDPR kita perlu tahu apakah objektif yang hendak dicapai di akhir pembelajaran ini. Objektif yang pertama ialah murid dapat menerangkan pengertian hadis dan kepentingannya dengan tepat. Yang kedua, murid dapat membaca teks hadis dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menyatakan terjemahan hadis dengan betul. Yang keempat, murid dapat menghuraikan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua dengan tepat. Yang kelima, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri orang yang beradab dalam pergaulan dengan betul. Inilah hadis yang akan kita belajar pada hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Maksudnya, daripada Ibni Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Maksud hadis. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Kenapa hadis sangat penting? Hadis penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Sekarang, jom kita lihat adab mengasihi orang muda di dalam buku teks ini. Dalam buku ini, adab mengasihi orang muda di dalam kotak yang berwarna pink. Yang pertama, iaitu berbicara dengan nada yang mesra. Contohnya, kita sebagai orang tua hendaklah mesra bercakap dan tidak bercakap dengan nada yang sombong ataupun nada yang angkuh dengan anak-anak muda. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda, contohnya bertegur sapa ketika berjumpa, memberi salam serta senyum melihat wajah dan bertanya khabar. Yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Jangan kita gunakan kata-kata yang kesat yang boleh menjatuhkan air muka seseorang. Sekiranya yang muda telah membuat kesalahan, berilah nasihat yang baik dan elakkan dari mengutuk serta mengeji perbuatan mereka. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang dalam erti kata mengambil berat, seperti siapkah hari ini, sudah makan ke, ataupun buat apa hari ini, dan sebagainya. Yang kelima, iaitu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada mereka. Kita perlu menunjukkan tauladan yang baik supaya dapat dijadikan contoh untuk orang-orang muda ikuti. Kemudian, kita lihat pula adab menghormati orang tua. Adab menghormati orang tua ada di dalam kotak yang berwarna kuning, sebagaimana yang kamu sedang lihat di skrin ini. Yang pertama,
iaitu memanggil dengan panggilan terhormat. Panggillah mereka dengan panggilan yang mereka suka dan disenangi. Sesungguhnya Allah menyuruh kita memanggil seseorang dengan gelaran yang baik. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah, eloklah kita meminta nasihat dan bimbingan mereka dahulu. Manalah tahu, mungkin pandangan dan pendapat orang tua boleh memberi manfaat kepada kita. Ambillah apa-apa yang baik dari nasihat mereka. Yang ketiga, memberi salam apabila berjumpa. Memberi salam adalah sunat dan menjawab salam adalah wajib. Namun, kita sebagai orang muda lebih bagus jika kita yang dahulukan salam. Contohnya, Assalamualaikum Pakcik, Assalamualaikum Ayah. Yang keempat, sopan santun dalam berbicara, iaitu jangan sesekali bercakap kasar dengan mereka. Elakkan bercakap perkataan buruk yang boleh mengguris perasaan atau melukakan hati mereka. Yang kelima, taat kepada orang tua. Selagi kita tidak melanggar perintah Allah, kita perlu taat mereka selagi mana untuk ke arah kebaikan. Jangan pula kita taat pada mereka pada perkara yang Allah murka. Kerana taat pada sesuatu yang melanggar perintah Allah, kita akan berdosa. Yang keenam, mendahulukan orang tua dalam segala hal. Perbuatan mendahulukan diri sendiri mengatasi orang tua ini sewajarnya dihindari oleh anak-anak muda. Mungkin ada sesetengah anak muda tidak begitu mengambil berat hal tersebut, ataupun ibu bapa mungkin tidak pernah menegur anaknya atau tidak menunjukkan reaksi mereka pada masa itu. Bagaimanapun, bagi seorang anak muda yang baik, jika dibiarkan diri sendiri melakukan yang sedemikian, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dalam diri dan akan menimbulkan rasa tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Oleh sebab itu, sentiasalah mendahulukan orang tua sama ada mereka kisah atau tidak kisah. Ini sebagai bukti pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita amat menghormati mereka. Sebagai anak yang mempunyai ibu bapa dan turut mempunyai anak-anak, asuhlah anak-anak kita mendahulukan orang yang lebih tua. Yang ketujuh, ringan tulang untuk membantu. Maksudnya di sini tidak perlulah tunggu disuruh oleh mereka. Lagi baik jika kita yang mulakan bantuan terlebih dahulu. Dan yang ke-8, bersikap lemah lembut dengan mereka. Lembut tidak bererti kita lemah. Lihat pada sifat air yang lembut, ia mampu memadamkan api. Malah, air yang lembut juga boleh menjadi tsunami yang dahsyat sehingga menghancurkan serta merosakkan satu kawasan atau negeri. Jadi, sentiasalah kita berlemah lembut dengan orang tua. Mari kita lihat pula kesan mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama, kita akan lebih disayangi dan dihormati. Yang kedua, keluarga juga akan hidup bahagia. Yang ketiga, masyarakat hidup aman. Yang keempat, orang muda lebih sopan. Dan yang kelima, wujud kerjasama dalam semua urusan. Yang ini pula ialah kesan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, wujudnya kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat, dikasihi Allah dan Rasul. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni apabila yang muda dan yang tua sama-sama menghormati antara satu sama lain.
Kita akan dapat melihat kesannya apabila kita mengamalkannya. Ayuh semua kita amalkan adab ini di mana-mana pun kita berada. Okey semua, nanti kita boleh sambung semula kelas kita di waktu yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.